Okey. Saya nak ni sebagai buletin sebelum kita tutup. Saya nak cerita berkenaan dengan respon Dr. Jahid Siddiq dulu. Okey. Sebab bila saya mengkritik video beliau, page Dr. Jahid ada merespon, okey. Dengan sebut nama saya lah. Dia punya posting tu dengan gambar tu ada menggunakan gambar saya. Dan saya menghormati usaha respon kepada kritikan yang datang daripada orang-orang biasa macam kami ni. Tetapi isi dia tidak dapat saya hargai lah. Okay. Usaha untuk respon tu saya hargai, tetapi isinya tidak dapat saya hargai. Pertama sekali, Dr. Jahid masih tidak respon kepada isu percanggahan apabila saya mengeluarkan dua video beliau. Yang satu, beliau kata wajib kita beriktikad bahawa penciptaan Nabi itu istimewa daripada Nur Muhammad. Wajib kita beriktikad dia kata Lepas tu dalam video yang lain dia kata isu Nur Muhammad ni tak termasuk dalam isu usul akidah, dia hanya furu' akidah. Tak tahu pun tak menjadi masalah. So ini problem ni. Kalau tak tahu pun tak jadi masalah, maksud dia bukan wajib. Tapi macam mana dalam video yang dalam sebuah majlis di mana Dr. Jahid dengan Buya Ar-Razi Hashim, Dr. Jahid kata wajib iktikad begitu. So kita tak nak macam ni. So adakah wajib ataupun tidak wajib? Sesuatu pegangan ataupun doktrin yang tidak ada asas dalam sunnah Nabi SAW dalam Al-Quran menggunakan hadis palsu, tiba-tiba jadi wajib pula. Saya ingin ulang lagi sekali, isu dia bukan berkenaan dengan nur Nabi SAW secara maknawi. Tak ada orang nafi Rasulullah nur. Tapi untuk mendakwa Nabi nur dan dia adalah awal ciptaan, dia adalah makhluk yang pertama sekali, dan segala-gala yang ada ni adalah terpancar daripada Nabi SAW, itu adalah dakwaan palsu. Nabi cahaya pada hidup kita tu tidak ada seorang Muslim pun yang akan tolak. Siapa yang tolak benda tu boleh murtad dia. Siapa yang kata Muhammad bukan cahaya hidup aku, murtad dia. Betul? Rasulullah cahaya hidup kita, itu kita tidak ada orang yang nafikan. Jadi yang lebih menyedihkan saya adalah ini saya terkejut. Sebab Dr. Jahid kata dalam Musannaf Abdul Razak, yalah memang tak dijumpai, manuskrip hilang. Tetapi dia kata dia jumpa dalam sebuah tesis. Dalam sebuah tesis ada dua hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan Ibn Abbas. Saya pun duk carilah mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Sayyidina Ali ni. Yang mengejutkan adalah hadis tersebut dijumpai di dalam kitab Syiah. Kitab Biharul Anwar yang ditulis oleh Al-Majlisi. Kenapa ni sampai nak kena rujuk kepada kitab hadis Syiah ni? Saya cakap, so Biharul Anwar tu dah jadi rujukan Sunni ke sekarang ni? Saya nak tanyalah kepada Dr. Jahid Siddiq lah, dan kepada orang-orang yang mempertahankan. Nampak tak? Bila nak mempertahankan satu perkara yang batil, akan terbuka kebatilan-kebatilan yang lain. Sebab tu saya kata intahu khairal lakum, berhentilah, ini lebih baik untuk kamu. Tapi pentaksub pengikut kata dia syekh tarikat, hang siapa? Selagi kita berfikir macam tu, payah. Kami membawa hujahan dan kami mengatakan bahawa hadis Nur Muhammad daripada Jabir itu palsu. Dr. Jahid Siddiq kata mengakui tidak ada dekat dalam manuskrip. Lepas tu dia kata ada riwayat lain yang menyokong. Bila cek, ada dekat dalam kitab Syiah. Dan yang sibuk memperjuangkan Nur Muhammad ni memang awal-awalnya Syiah. Dan seorang ulama, Mutahhir Ibn Tahir Al-Maqdisi, dalam kitab dia Al-Bad'u wa Tarikh, dia kata tak dijumpai hadis Nur Muhammad ni kecuali di kalangan golongan Syiah. Ini antara kitab pertama yang menyebut tentang Nur Muhammad. Dan dia kata, aku cari hadis ni dan aku hanya jumpainya di kalangan Syiah.
Dan kalau awak baca kitab Hikayat Nur Muhammad yang popular dekat tanah Melayu ni, Hikayat Nur Muhammad ni juga adalah, kalau tengok hadis-hadis Syiah yang tak ada dalam collection Sunni. Saya tak kata semua lah. Hikayat Nur Muhammad tu terdapat segala kepalsuan kat dalam tu. So yang sibuk duk canang Nur Muhammad ni, ada versi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tu ataupun Sayyidina Ali, saya lupa, ada nama Sayyidina Ali sekali, iaitu yang pertama diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad dan cahaya Ali. Jadi dua. So saya minta kepada Dr. Jahid ataupun murid-murid beliau untuk datangkan hadis tersebut, datangkan kepada kami tesis tersebut. Kami berhak untuk tahu. Okay? Sebab isu ini diajarkan kepada awam, kepada umum, yang menjadi isu yang dibincangkan. Siapa saja masuk tarekat akan dengar pasal Nur Muhammad ini. Jadi jangan kata kami tidak ada hak untuk tahu. So Dr. Jahid sudah membuat dakwaan, ada dalam hadis, ada riwayat lain, riwayatkan oleh Sayyidina Ali dan Ibn Abbas, tolonglah datangkan. Dan saya harap sangat dia tidak datang daripada kitab Biharul Anwar. Dan saya bersyukur, walaupun saya nanti terbukti salah, saya lebih bersyukur. Dan saya tak mahulah antara rujukan besar di negara ini merujuk kepada kitab Syiah ataupun merujuk kepada sebuah tesis yang merujuk kepada kitab Syiah. Kita boleh terima riwayat daripada Syiah. Dan kitab-kitab hadis para ulama Sunni kita ada diriwayatkan daripada Syiah. Mu'tazilah pun ada. Tetapi menjadi masalah apabila hadis-hadis itu hanya ada dalam kitab-kitab Syiah dan tidak diambil oleh para ulama Sunni kita. Kalau ada dalam kitab Syiah, ada dalam kitab Sunni, kita tak ada masalah. Ini hanya ada dalam kitab Sunni. Ada dalam kitab Syiah sahaja. Dan lafaznya pula lafaz-lafaz yang kalau baca sekilas kita, ni apa ni? Ini dah macam kitab-kitab mitos dan legends. Jadi saya minta Dr. Jahid ataupun sesiapa, buatlah pembentangan yang tuntas lah. Daripada mana dalil Nur Muhammad sebagai awal makhluk ini dijumpai dan didapati? Berasaskan dalil apa? Tolonglah jangan bawa ayat qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Tolonglah jangan bawa ayat tu. Ayat tu tidak dinafikan, dan kami dah kata ayat tu merujuk kepada nur ma'nawi. Dan tidak ada apa-apa pun dalam ayat tu yang menunjukkan Rasulullah ini sebagai awal ciptaan. Tak ada pun dalam ayat tu. So hadis Jabir tu mendakwa bahawa Nabi SAW sebagai awal ciptaan. Kalau itu sudah terbukti palsu atau tidak ada manuskripnya, maka daripada mana dapat? Lepas tu boleh kata wajib pula tu. So ini muskil, ya. Ini problem.